Soalan daripada Jawasan. Salam Tuan. Waalaikumsalam. Benih talapia saya yang baru seminggu semakin hari semakin berkurang. Ada oksigen, air paip dah tambah anti klorin. Ke cuaca sejuk penyebabnya? Okey, masalah faktor cuaca, sebenarnya ikan ni memang dia sukakan cuaca yang sejuk lah. Dan kalau kata kita ternak dia dalam kolam-kolam, faktor sejuknya air tu, air dalam kolam ataupun air di dalam kolam-kolam yang untuk ternak ikan ni memang dia perlukan cuaca yang sejuk lah. Air yang sejuk. Kalau kata kolam tu air yang panas, ikan tu akan jadi tak berapa cantik lah dan boleh menyebabkan kematian lah. Okey, kalau daripada soalan ni, benih talapia saya yang baru seminggu semakin hari semakin berkurang. Okey, daripada soalan ni saya andaikan makin berkurang tu maksudnya matilah. Okey, macam saya ceritakan dulu dalam video-video lama. Contohnya, kalau kita beli benih talapia ni 200-300 ekor, bila diternak, yang hidup itu pun nasib, rezeki. Yang hidup hanya dalam 20 ekor, 30 ekor saja. Itu pun yang hidup. Kalau yang mati tu dah banyak, jadi macam kita jadi macam tak berapa syok lah nak bela ikan ni. Sebab kita beli benih banyak-banyak, beli sampai 200, tapi yang hidup hanya dalam 10 ekor, 20 ekor. Jadi tak berapa syok lah, jadi rasa macam rugi. Okey, jadi macam kan tak mau bela lah, tak ada semangat lah nak bela. Jangan, ada solusi dia. Okey, saya boleh kongsikan sedikit lah daripada pengalaman saya untuk mengatasi masalah benih talapia yang makin hari makin berkurang ni, maksudnya mati lah. Okey, harap kita semua bersabar. Dalam ternakan secara kecil-kecilan ni, mesti akan ada pahit manis dia lah. Okey, kalau kita nak berjaya, mestilah kena berusaha dulu. Sedikit saja lagi, boleh berjaya dah. Kalau kata kita berhenti setengah jalan, ikan pun tak besar. Akhirnya ikan tu bagi dekat orang, tak mau belah. Abang kat kawan, aku tak mau belah lah ikan talapia ni, rasa tak syok lah, tak boleh lah, tak besar lah, apa lah. Okey, jangan macam tu. Kalau kita berusaha sikit aja lagi, insyaAllah. Okey, kalau kata nak sembang daripada segi teori, memang nampak macam daripada study, daripada buku. Okey, sekarang kita tunjuk praktikal. Okey, saya boleh kongsi lah secara praktikal lah. Tapi benda ni kalau kata saya tunjuk praktikal, senang saja. Okey, jom kita ke kolam ternakan induk saya. Di situ adalah anak-anak kecil tu. Kalau korang boleh masuk ke ruangan Facebook saya. Okey, dalam Facebook saya tu adalah saya buat secara jualan kecil-kecilan, tapi saya pun tak mampu nak penuhi permintaan daripada pelanggan ni, sebab biasalah ternakan secara kecil-kecilan. Okey, tanpa membuang masa, jom kita ke kolam saya. Jom kita tengok. Okey, sayang sekali, dah ada anak benih, tapi anak benih mati. Okey, jadi persoalan, ramai yang merungut, anak benih dah cantik dah, seronok dapat anak benih, bubuh dalam bekas asing ataupun ternak sekali di dalam kolam induk, tapi akhirnya yang ada hasil nampak dalam 3-4 ekor saja yang tinggal. Itu pun yang hidup, yang mati dah banyak dah. Okey, kenapa jadi macam tu? Ada beberapa faktor. Okey, pertama, saya nak cerita daripada segi kualiti. Maksudnya kualiti anak benih ni bergantung kepada kualiti induk. Kualiti induk macam saya sendiri pun, saya ambil yang induk-induk yang selalunya 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas ni dah kira memang pro lah, memang pakar, memang mantap lah. Jadi bila induk yang umur yang macam ni, jadi kualiti benih yang akan dapat nanti mestilah yang terbaik. Terbaik satu, lepas tu dia banyak, kadang-kadang sampai 300-400 ekor. Okey, kalau kata yang tidak berkualiti, talapia ni sifatnya dalam umur 5-6 bulan pun kadang-kadang dah turun, dah boleh bawa benih dah. Kadang-kadang kita tengok dekat dalam kolam tu, induk kecil lagi, tapi dah ada benih, tapi tak banyak, dalam 5-60 ekor. Okey, jadilah, tapi
Masalahnya kurang kualiti. Kalau hidup pun tak banyak. Okey, itu secara kecil-kecilan macam inilah kita sembang. Okey, saya nak kongsi itu daripada segi kualiti induk. Okey, yang kedua daripada segi penjagaan. Penjagaan tu macam saya cerita selalulah. Daripada segi penjagaan air, oksigen, kolam, pam, dan kadang-kadang kita kena secara kreatif sikit. Kadang-kadang air di dalam kolam tu pun jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kurang, sebab ini memainkan peranan kepada anak-anak benih ni. Kalau kata air terlalu banyak, anak-anak benih ni akan menjadi macam lembab sikit dan akan jadi kelemasan. Oksigen terlalu banyak, oksigen yang terlalu banyak dalam kolam tu melambung-melambung, itu pun akan meletihkan ikan dan anak-anak benih ni pun akan mati juga. Okey, banyak faktor. Tapi kalau dalam soalan yang jawasan 7 ni, okey, saya boleh bagi kongsi lah macam mana nak cara atasi dia. Tapi macam ni, saya cerita sama ada daripada kualiti induk dan cara penjagaan kita. Jadi macam jawasan ni, dia bertanya, dia katakan semua dah cukup, oksigen cukup, air dah cukup, semua komplit, air setup, air semua cantik, tapi anak benih dia yang umur seminggu ni makin berkurang, maksudnya matilah. Okey, solution dia saya boleh kongsikan di sini. Okey, tengok. Dalam ternakan ikan ni kita kena ada satu kreatif lah. Kita kena ada daya pemikiran luar kotak lah. Ibarat dia macam tu. Okey, kita kena kreatif. Okey, macam saya pun cakap serupa macam dia tak kena. Ya, saya pun kena juga. Macam ni. Okey, contoh yang saya tunjuk. Di dalam kolam anak benih saya ni, anak benih yang berumur dah 7 hari. Ada juga yang mati. Jadi bila dah mati macam ni, saya menggunakan, okey, kita cakap back to normal. Back to normal maksudnya kita menggunakan benda-benda yang alam semula jadi. Okey, cadangan daripada saya, gunakan Hydrilla ataupun lumut-lumut yang contohnya dalam kolam yang saya tunjuk ni pun saya menggunakan Azolla. Azolla ada 2 jenis kalau tak silap saya. Azolla yang halus-halus tu dan ada yang besar-besar sikit macam saya tunjuk ni. Okey, ada 2 jenis. Okey, boleh guna juga. Ataupun Hydrilla, masukkan lumut-lumut, rumpat-rumpat air di dalam tu sebagai ganti pemakanan untuk anak-anak benih tilapia ni. Kadang-kadang pemakanan yang kita bagi pun, dedak-dedak yang kita bagi, kadang-kadang memang tak sesuai untuk benih-benih tilapia yang baru macam ni. Okey, kita boleh guna, kita boleh ikhtiar ataupun kita kreatif gunakan rumpat-rumpat air ni. Okey, ini satu cadangan. Okey, saya sendiri pun menggunakan macam ni. Kalau kata contoh, daripada 100 ekor anak benih tilapia ni, hanya 90% insyaAllah akan hidup. Jadi kadar kematian tu kita dapat kurangkan daripada idea-idea kreatif macam ni. Kalau nak lagi cantik, okey, boleh masukkan spesies kiambang ni. Okey, spesies kambang ni akarnya kita tengok dia lebih banyak pada rumpai-rumpai lah. Boleh menjadikan salah satu pemakanan eksotik lah untuk anak-anak benih ikan ni secara semula jadi. Jadi saya pun memang ada standby spesies kiambang ni. Sekiranya terjadi kalau anak-anak benih ni yang baru dikutip daripada kolam tu adanya kematian yang mengejut, okey, itu maksudnya anak-anak benih tu memang kurang kualiti sikit lah. Okey, ada beberapa faktor kita kena kreatif lah. Macam saya cakap tadi, kita gunakan pokok-pokok kiambang macam ni. Okey, kalau ada, boleh guna macam ni. Saya sendiri pun guna macam ni untuk mengelakkan daripada kematian anak-anak benih tu yang terlalu banyak lah. Okey, secara praktikalnya benda ni memang berhasil lah. Memang berhasil sebab secara semula jadi. Okey, sekiranya kepada sesiapa yang mempunyai masalah kematian anak benih pada peringkat awal, boleh cuba dengan cara yang saya kongsikan lah dalam video ni. Semoga bermanfaat untuk dikongsikan bersama hasil daripada pengalaman saya sendirilah apa yang saya kongsikan.
Jadi kalau ada sebarang komen, sebarang idea, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, sekiranya ada soalan-soalan yang menarik, insyaAllah saya akan buat video. Dan kepada peminat-peminat akuatik di luar sana, semoga sihat-sihat selalu dan teruskan usaha dalam ternakan kecil-kecilan. Tak kiralah sama ada tilapia ataupun lobster ataupun sebarang jenis ternakan. Semoga berjaya semua. Okey, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.